Yo, what's up guys? Assalamualaikum semua dan Boy Fitness is here. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu kita lagi dalam satu lagi segmen ataupun satu lagi kisah yang diminati ramai, yaitu misteri Sang Aspura. Ya, untuk misteri Sang Aspura ini tentang asrama lelaki ataupun sekolah-sekolah lelaki sahaja, tidak ada perempuan. Sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, saya nak disclaimer awal dahulu, siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambil langkah lain untuk mendengar, kerana dalam video ini ada pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. Okeylah, malam ni kita tak nak bol panjang-panjang, kita tak nak babel macam-macam. Marilah kita mulakan dengan cerita yang pertama. Sebelum itu, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Let's start rolling. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi. Bacaan doa pun selesai sudah dibaca. Mari kita mulakan dengan kisah yang pertama. Untuk kisah yang pertama ini, aku menerima cerita ini daripada Instagram yang bernama Fikri. Dia kata, Assalamualaikum Fitness, saya Fikri, berumur 19 tahun. Ketika itu, kejadian misteri ini berlaku ketika saya bersekolah di satu asrama yang lelaki sahaja. Saya dihantui dengan satu perkara. Sampai sekarang benda itu bermain di fikiran saya. Dan untuk pada cerita dia disampaikan, pada satu malam tu, kebetulan pula saya baru lepas habis merdeka ataupun lepas SPM. Kalau senior-senior ni semua tahulah, lepas habis SPM dia confirm merdeka beria-ia kan. Tetapi pada malam, pada dah habis merdeka apa semua tu, kami ni pun, sebab besok kami dah last dekat sekolah tu. Lepas ni kami dah tak ada lagi dah. Kami akan tinggalkan sekolah ni buat selama-lamanya. Pada malam tu kita orang cadang nak buat prank, nak buat takut-takutkan orang. Kami pun ada dalam satu dorm tu ada dalam 7 orang. Kami pun semua pun sepakatlah nak buat, okey, korang nak pakai kostum apa? Dia ni nak pakai kostum Mr. Gula-Gula. Yang dia ni seorang nak pakai kostum putih, rambut panjang, cik pon lah. Lepas tu bila diorang buat, diorang pergi blok sebelah, diorang pergi blok sebelah sini. Semua jadi. Asal buka je ada yang terkencing, ada yang menangis. Dan sampai satu masa, diorang pergi ke blok yang belakang, blok E. Sebab menurut waktu dia form 1 dahulu, senior dia sebelum tu dah bagi tahu. Dia kata kau jangan pergi dekat blok E tu. Blok E tu kau lalu je, jangan sesekali kau ketuk dorm mana-mana sekali. Saya sebenarnya cerita benda ni pun saya meremang agak. Okey, kita sambung balik. Lepas tu diorang dah pergi blok E tu. Si Fikri ni abai lah apa senior dia dulu cakap kan. Dia pun pergi kat blok. Dia ni orang kata antara ketua lah dalam 7 orang tu. Diorang pergi. Fikri ni ketuk pintu. Tuk. Okey, macam tuk. Assalamualaikum. Tuk. Assalamualaikum. Tiba-tiba pintu tu terbuka. Apabila pintu tu terbuka perlahan-lahan, kawan-kawan dia semua segar. Tiba-tiba kami semua terperasan ada seorang wanita yang sedang berdiri di depan kami semua. Apabila kami nampak seorang wanita yang pakaiannya serba putih, bila kami cuba masuk ke dalam dorm, alangkah terperanjatnya apabila wanita itu pusing sahaja ke arah kami. Kami terlihat wajahnya yang sangat-sangat hodoh dan menakutkan. Apabila kami sudah nampak, kami pun nak lari keluar daripada bilik tersebut.
Ni diorang dah masuk dah tadi. Diorang nak keluar, pintu dom tiba-tiba tertutup. Dengan diorang tak tahu apa cara sekalipun nak buat, diorang tendang pintu tu, pecahkan pintu tapi tak buka-buka. Tiba-tiba mereka terdengar satu suara. Dah puas dah sebanyak 3 kali. Apabila diorang toleh saja ke belakang, alangkah terperanjatnya mereka ternampak makhluk gula-gula dan juga Cik Pon yang sedang berdiri di belakang mereka semua. Salah seorang kawan, Fikri kata, waktu itu mengucapkan Allahu Akbar. Tiba-tiba pintu dom terbuka seluas-luasnya. Apabila diorang naik ke tingkat 3 masa tu, seingat saya, tingkat 3, diorang nak turun ke bawah, alangkah terperanjatnya dekat tangga tu diorang ternampak Mr. Poch ataupun Mr. Gula-Gula yang sedang berdiri di tangga. Dan diorang lalu kat tangga ujung, ada pula Cik Ponti yang sedang berdiri dekat tangga tersebut. Diorang tidak ada cara apa lagi nak turun. Diorang ambil langkah yang tragis ataupun langkah yang memudaratkan diri dia. Diorang terjun dari tingkat 3 sampai ke bawah. Fikri kata, saya mengalami patah kaki dan kawan-kawan saya mengalami kaki kanan patah, kaki kiri patah, tangan patah. Kerana apabila dalam keadaan macam tu, salah seorang, kami semua nampak dekat atas tu ada Mr. Posh dan juga Mr. Cik Ponti. Cik Ponti yang sedang memandang ke arah kami. Sampailah kami tersedar yang kami dah berada di hospital. Apabila kami sudah sihat, kami tanyakan kepada senior-senior yang dulu. Mereka kata, betul, sebelum kau buat, kita orang dah buat dulu. Sebelum kau kena, kita orang dah kena dulu. Sebab itulah kita orang nasihatkan kepada korang semua, jangan buat, tapi korang degil. Inilah balasan korang. Inilah, orang kata, hadiah untuk habis SPM, habis Merdeka kononnya kan. Orang kata, itulah cerita yang disampaikan oleh Fikri kepada aku sendiri. Itulah untuk kisah yang pertama. Untuk kisah yang pertama ni, aku rasa kalau aku kat tempat dia, kalau nak ikutkan tergejut daripada tingkat 3 sampai bawah, patah kaki, patah tangan, patah dua-dua. Gila. Gila bongok, buka pintu sekali nampak perempuan masuk dalam, buka dia pusing, benda menakutkan. Gila bongok. Sakit. Seram betul. Sekarang ni baru pukul 2.30 pagi saya menceritakan kisah-kisah macam ni. Okeylah, saya pun tak nak lambat-lambat. Mari kita move on ke cerita yang terakhir. Baiklah, untuk cerita yang terakhir ini, cerita ini aku menerima daripada salah seorang teman ataupun salah seorang kawan aku sendiri yang duduk di salah satu asrama lelaki di Selangor ini, yang bernama Anwar. Dia kata dia menceritakan perkara ini bukan melalui email ataupun Instagram. Dia cerita dengan aku face to face, orang kata. Dia kata, "Weh Fik, aku nak cerita kat engkau ni." Apa dia? Aku kan duduk asrama lelaki. Okay. Aku ada satu kisah misteri aku cerita pada kau. Okay, cerita lah. Okay. Pada satu malam tu, aku dengan kawan-kawan aku sedang duduk kat dalam dom, sedang borak-borak. Sebab kami akan cuti SEM nanti. Akan cuti, dan besok kawan-kawan aku akan balik. Okey, bila dah malam tu tak ada apa-apa berlaku lah. Dan besok tu kawan-kawan aku mana yang tu semua dah balik lah. Ada separuh tu dah balik. Dalam dom tu aku tinggal seorang. Aku tinggal seorang je. Adalah dom-dom lain yang ada orang, ada 3 orang, 4 orang, ada yang 2 orang macam tu. Lepas tu diorang kata dengan aku, ada yang dom-dom lain kata, Noah, kalau kau bosan, kalau kau rasa tu, kau tidur dom kita orang. Lepas tu Anwar ni kata, tak apa lah kan, aku boleh tidur seorang. Lepas tu pada malam kejadian tersebut, aku tidur seorang dekat dalam dom. Lah dekat dalam dom, kata dah berdeka kan. Aku suka tidur dekat atas. Sebab orang kata privacy. Orang kata privacy apa semua. Bila Anwar ni tidur kat atas, dia kata, aku tengah tidur, aku tengah main phone lah. Orang kata belum tidur kan, main phone apa semua.
kan selalunya dekat bawah tilam tu ada papan kan. Dia rasa ada orang tolak papan tu ke atas, maknanya dia akan terencat. Lepas tu dia cuba macam, dia baru nak cakap, dia baru teringat, aku seorang, siapa yang tendang papan dekat bawah ni? Apabila saja dia menjengahkan kepalanya dari atas ke bawah, alangkah terperanjatnya dia ternampak ada sosok wanita yang berambut panjang sehingga ke lutut sedang memandang ke arah katil. Apabila Anwar pandang ke arah dia, dia pun memandang ke arah Anwar. Bila Anwar dah nampak macam tu, dia pun lari, dia pun ambil handphone dia, pegang handphone dia, dia terjun daripada katil, dia nak buka pintu dom dia, tak boleh. Dia cuba, buka lah, tolonglah. Tiba-tiba dia terdengar seperti ada orang berlari. Lepas tu dia cuba, dia pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, tolonglah aku. Ya Allah, aku tolonglah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun bacalah sedikit surah apa yang dia tahu dalam masa tu. Apabila dia baca saja, dia dengar makin lama bunyi tu makin dekat. Dia tolak je pintu tu, terbuka. Dia terus lari pergi dom kawan dia yang kat ujung sana. Dia sampai dekat dom, dia ketuk. Siapa tu? Anwar. Apa tu, bila orang buka, Anwar. Kawan-kawan dia dalam dom. Noah. Ni dom lain Dia pergi kat dom lain. Noah, kau okey tak? Kau kenapa tu? Kau duduk dulu. Sekejap, kau ambil air. Dia pun ambil air botol bagi. Anwar dah tenang. Anwar pun ceritakan dekat kawan-kawan dia yang dekat dom lagi satu tu lah. Dia kata, aku nampak ni semua. Biar betul tu. Kau jangan takut tu. Lepas tu Anwar kata, aku tumpang tidur dekat bilik kau ni, boleh tak? Untuk berapa hari ni. Boleh. Kau tidur dalam dom ni, boleh tidur. Katil pun kosong. Lepas tu diorang tidur apa semua. Diorang cuba tanya kepada guru-guru yang dekat situ. Guru-guru kata memang dom awak tu memang orang kata keras sikit. Sebab dom awak tu betul-betul belakang tu hutan. Sunyi sepi. Maknanya ni kalau pukul, tak semestinya pagi ke petang ke, pelajar-pelajar ni ke, bukan selalu pergi dekat belakang tu. Memang sunyi sepi. Dan blok awak tu memang orang kata laluan dia lah, tempat dia. Dia kata daripada situlah dia cuba orang kata benda-benda macam ni, dia cuba banyak kan, dia membaiki diri dia, diisi dalaman dia dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga ayat-ayat ru'yah ataupun penuhi dengan zikir-zikir ataupun apa ni panggil, apalah, tak apalah, kita lupakan. Zikir-zikir lah orang kata, susah sangat nak sebut. Itulah untuk kisah daripada Anwar kepada aku. Ya, untuk malam ni itulah untuk dua kisah ringkas yang saya akan sampaikan. Untuk apa anda akan buat dalam dua situasi ni? Situasi Fikri dan juga Anwar. Apakah yang akan anda buat? Renung-renungkan. Okeylah, untuk tamatlah untuk video pada hari ini. So, terima kasih sesiapa yang dah menonton. Dan sebelum itu, jangan lupa subscribe, like and share video ini. Kalau anda suka, anda sharekan kepada semua orang. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe, like and share. Dan sebarkan video ni. Jangan lupa follow my Instagram, Fiknas. Jangan lupa follow saya di Bigo. Fiknas juga. Follow di Bigo. Dan kita jangan lupa jaga diri, patuh SOP ditetapkan oleh kerajaan, dan jaga penjarakan social distancing, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa minggu depan di setiap hari Jumaat, setiap hari Jumaat di Seram Jumaat dan juga Seram Isnin. I see you when I see you. See you for the next video. She calling me, walk to my lawn. Calling me, baby, say on. Yeah, aku tak kasih bond. Yeah, aku tak ada hutang. But she got me like every time of the week.